kita dah mulakan dah kelas kita. Jadi cikgu nak remind sekejap dalam grup ni. Sebab macam tak ramai orang lagi ni. Form 1. Cikgu remind. Form 1 Jumaat. Ayuh belajar. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan teruskan dah kepada kelas kita. Okey, untuk beragama Islam, kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey semua, hari ini kita akan belajar satu tajuk baru. Ada yang dah belajar dekat sekolah, ada yang belum belajar dekat sekolah. Tapi kalau ikut flow cikgu, memang cikgu akan mengajar tajuk ni malam ni. Jadi tajuk ni banyak sikit info, banyak sikit maklumat. Jadi kamu kena salin, kamu kena salin. Okey, jadi kita pergilah nak kena kenal kita punya tajuk kita. Jadi masing-masing boleh nampak ke skrin cikgu share? Boleh. Seorang je boleh. Nak dengar sikit suara yang lain. Boleh nampak ke skrin cikgu share? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu buka buku teks. Cikgu buka buku teks iaitu bahagian bab 11. Bab 11. Masing-masing kalau siapa-siapa ada buku teks boleh buka bab 11. Okey, ini tingkatan 1. Ini tingkatan 1. Bila kita buka buku teks bab 11, kita ada satu tajuk, nama dia pengenalan set. Sekarang cikgu buka satu bab buku matematik tingkatan 4. Cikgu buka buku teks matematik tingkatan 4. Cikgu nak bandingkan dengan buku teks matematik tingkatan 1. Okey, jadi dekat sini ni, nampak ni, buku teks matematik tingkatan 4. Jadi dekat sini cikgu pergi buka satu bab. Cikgu buka satu bab iaitu bab 4. Okey. Bab 4 untuk matematik tingkatan 4 yang mana 80% masuk SPM. Jadi apa yang kamu perasan dekat sini, masa tingkatan 1 kita belajar tentang set. Dan kamu jangan main-main. Sebab apa? Sebab kamu akan jumpa balik tajuk ni masa di tingkatan 4, sama juga tajuk set. Jadi siapa yang main-main, dia tak kenal. Kenapa dia tak kenal? Sebab yang nak kenal dia adalah masa tingkatan 1. Masa tingkatan 4 kita dah tak kenal-kenal dah. Kita tak tegur, Assalamualaikum Mikael, saya Khairul Aman. Kita tak cakap macam tu dah. Kita kenal masa dekat tingkatan 1. Masa tingkatan 4, siapa yang tak kenal, tak cinta. Jadi bila dia tak kenal, susahlah dia untuk buat operasi. Sebagai contoh, cikgu bagi analogi. Kamu dalam matematik kamu kenal nombor 1, 2, 3, 4, 5. Itu kamu belajar masa darjah 1, 2, 3. Masa darjah 4, 5, 6 kamu belajar dia punya operasi. Tambah, tolak, darab, bahagi. Kalau kamu tak kenal nombor, macam mana kamu nak kenal, macam mana kamu nak buat 3 tambah 4? Sebab apa? Sebab kamu tak boleh nak kenal 3 tu apa, 4 tu apa. Jadi sila fokus betul-betul sebab hari ni kita belajar nak kenal dulu tentang set. Tadi cikgu tentang nombor. Kita nak kenal dulu tentang set sebab masa di tingkatan 4 kita dah masuk kepada dia punya pengiraan. Okey. Jadi masing-masing dah sedia ke? Nak dengar suara sikit, dah sedia ke belum? Sedia. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada bab 11. Salin, nota cikgu ni banyak sikit.
Yang pertama sekali kita pergi kepada definisi. Salin kemas-kemas, salin lawa-lawa, salin biar kamu boleh buat rujukan. Yang pertama dekat sini kita pergi kepada bab 11. Bab 11 adalah tentang set. Dalam set ada dua benda yang kamu kena kenal. Iaitu yang pertama set. Yang kedua unsur set. Apa ni cikgu? Okey, masing-masing boleh tengok. Set ni apa? Set ni adalah perwakilan kepada sesuatu kumpulan. Kepada sesuatu kumpulan. Jadi itu set. Set bercakap tentang kumpulan. Manakala unsur, unsur bagi set adalah membawa maksud ahli kumpulan. Okey. Ingat, kalau cikgu bercakap tentang set, maksudnya cikgu bercakap tentang kumpulan. Kalau cikgu pergi kepada unsur, maksudnya dekat situ kita pergi kepada ahli kumpulan. Okey. Jadi, daripada sini kita nak belajar dulu cara menentukan ahli bagi sesuatu kumpulan. Kita nak belajar ni dulu. Kita nak belajar nak menentukan ahli bagi kumpulan. Jadi boleh buka worksheet dekat sini. Homework terus cikgu pergi. Okey, kita boleh pergi kepada worksheet dekat sini. Masing-masing boleh buka. Ni cikgu ada bagi dekat WhatsApp. Dekat sini cikgu akan ajar kamu cara nak tentukan ahli bagi kumpulan. Jadi dekat soalan nombor 1, kita ada dua kumpulan. Kumpulan pertama adalah tentang poligon. Kumpulan kedua adalah tentang mata pelajaran. Jadi mana ahli dia? Ini kumpulan. Ahli dia berada dekat sini. Kita kena masukkan ahli-ahli kumpulan ni kepada kumpulan dia. Kita pergi kepada nombor 1. Sejarah. Sejarah rasa-rasa dekat poligon ke dekat mata pelajaran? Mata pelajaran. Pandai dekat mata pelajaran. Jadi kita padam. Macam tu je. Lelayang. Lelayang ni apa? Lelayang ni adalah bentuk layang-layang. Jadi, pandai dia dekat poligon. Okey, sisi 4. Rasa-rasa dekat poligon ke dekat mata pelajaran? Poligon. Ya, pandai. Jadi, dekat poligon kita ada sisi 4. Kemudian, matematik. Matematik dekat mana? Mata pelajaran. Matematik dekat mata pelajaran. Bila kita dah masukkan ahli, pastikan pangkah. Okey, segitiga. Segitiga dekat mana? Poligon. Segitiga jatuh pada poligon. Geografi. Geografi dekat mana? Cikgu lupalah. Poligon ke mata pelajaran? Mata pelajaran. Mata pelajaran. Mata pelajaran. Geografi. Hexagon. Dah ada gon tu. Maksudnya cikgu masukkan pada poligon. Dekagon. Ada gon. Ada gon. Jadi kita masukkan kepada poligon. Bukan gorgon. Jadi kita pergi kepada bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Kita pergi kepada mata pelajaran pangkah. Dan akhir sekali bahasa Inggeris. Jadi dekat sini inilah cara nak tentukan di mata pelajaran ataupun poligon. Maksudnya kita kena kenal sejarah tu apa. Baru kita boleh masukkan ke dalam kumpulan dia. Jelas ke contoh yang cikgu tunjuk? Jelas. Okey, jadi kalau jelas, kita pergi kepada satu latihan. Okey, cikgu padam ni semua. Cikgu padam ni semua. Kita nak belajar apa ni? Kita punya fokus adalah, fokus kita sekarang ni adalah
meletakkan ahli kumpulan ke dalam kumpulan dia. Okey. Jadi dekat sini kita pergi kepada satu soalan. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu nak kamu kelaskan. Dia ada kumpulan. Mana kumpulan dia? Kelaskan objek dalam senarai di bawah kepada kumpulan yang pertama, pengangkutan darat. Cikgu letak kumpulan pertama, pengangkutan darat. Okey, itu kumpulan pertama cikgu. Kumpulan yang kedua, pengangkutan laut. Pengangkutan laut. Dan kumpulan yang ketiga. Kumpulan yang ketiga, pengangkutan udara. Okey. Jadi, mana ahli dia? Ahli kumpulan berada di dalam kotak ni. Sekarang cikgu nak kamu letakkan ahli kumpulan ke dalam kumpulan yang cikgu dah bagi. Ada 3 dekat bawah. Darat, laut dan udara. Okey, boleh mula buat sekarang. Lepas tu dah siap hantar dekat cikgu. Okey, boleh cuba buat. Cikgu bagi masa. Cikgu bagi masa. Assalamualaikum cikgu. Maaf. Okey, dah dapat dah. Anik Rahil. Bagus. Pandai. Okey, cikgu tunggu lagi yang lain. Cikgu bagi masa 2 minit. Cuba buat. Okey, cuba buat Okey, bagus. Pandai. Dah hadiah dah hantar. Aiman Nazli. Aiman Nazli dapat buat tak tu? Dapat. Okey. Okey, bagus. Ramai yang dah buat. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Baguslah. Siapa yang tengah cuba buat lagi,
boleh je terus cuba buat. Boleh je terus cuba buat. Nanti cikgu akan cek. Anik dah hantar dekat cikgu. Bagus. Taqib dah hantar dekat cikgu. Bagus. Okey. Jadi, benda yang paling penting dekat dalam set ni. Benda ni. Ni benda yang paling penting. Okey. Jadi, masing ni kita tengok. Kereta. Kereta dekat darat. Jadi cikgu masukkan kereta. Lori. Lori dekat darat. Cikgu masukkan lori. Kapal. Kapal dekat laut. Cikgu masukkan kapal. Helikopter. Helikopter dekat udara. Kemudian roket. Roket dekat udara. Kapal terbang. Cikgu buat kapal terbang. Kapal terbang di dekat udara. Van dekat darat. Bas dekat darat. Kemudian sampan. Sampan dekat laut. Boat. Boat dekat laut. Ferry. Ferry dekat laut. Belon udara. Jadi kita letak akhir sekali bahagian belon. Okey. Ramai yang dapat jawab. Kenapa ramai dapat jawab? Sebab apa? Sebab dia kenal kereta tu apa, lori tu apa, kapal tu apa, helikopter tu apa. Dia kenal ahli kumpulan tu. Jadi bila dia kenal ahli kumpulan, jadi dengan mudah dia boleh masukkan, dia boleh letakkan ke dalam kumpulan yang betul. Jadi tips dia dekat sini, dalam set kamu kena kenal ahli kumpulan. Nak tak nak kamu kena kenal ahli kumpulan, barulah kamu dapat tahu yang kamu buat itu betul ataupun salah. Tu benda yang paling penting. Tu benda yang paling penting. Okey, jadi dekat sini kita dah belajar cara letakkan ahli kumpulan ke dalam kumpulan dia. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey. Okey. Jadi, yang kedua, kita belajar yang seterusnya. Yang kedua, kalau kamu buka homework ni, kita akan belajar yang pertama tentang perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembinaan set. Apa benda tu? Ni yang cikgu nak ajar. Okey, tapi sebelum cikgu masuk kepada kita punya homework, cikgu nak jelaskan dekat depan. Okey, jadi ni apa ni? Ni gambar bendera apa ni? Zimbabwe ke? Malaysia. Ya, ni bendera Malaysia. Apa nama lain bagi nama bendera Malaysia? Malay. Apa? Malay. Okey. Okey, ada yang cakap ada macam tu. Mikael, rasa-rasa apa nama lain bagi bendera Malaysia? Malaysian. Jalur Gemilang. Ya, nama dia Jalur Gemilang. Okey, jadi dekat sini cikgu pergi kepada kita punya bendera Malaysia. Siapa tak kenal ni, kena check balik. Kena check balik di lahir mana. Okey, jadi kita pergi kepada dekat depan. Masing-masing boleh tengok. Okey. Perihalan. Perihalan. Perihalan ni apa? Kita nak kenal perihalan, penyenaraian dengan tata tanda set. Okey, kita tengok dekat depan kita ada perihalan. Perihalan ni adalah kumpulan dia. Bila orang tanya perihalan tu, perihalan bagi kita punya soalan ni apa? Maksudnya perihalan adalah tentang kumpulan. Okey. Kumpulan ni apa dekat sini? Kita ada bendera Jalur Gemilang. Kita nak cakap pasal apa dekat sini? Kita tengok balik soalan dia. Okey. Jadi, set boleh dituliskan dengan penggunaan. Misalnya kita boleh menulis warna dalam jalur gemilang. Jadi, bermakna hal dia. Kumpulan kita sekarang ni. Kumpulan kita sedang menyebut tentang warna dalam jalur gemilang. Jadi, senang je. Set A ialah
set A. Set A itu wakil sebagai kumpulan. Ialah letak kumpulan apa? Kumpulan pasal apa? Kumpulannya adalah warna dalam jalur gemilang. Warna dalam jalur gemilang. Itulah perihalan. Perihalan adalah tentang kumpulan. Kita kena bagi tahu kumpulan dia kumpulan apa. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, kemudian itu perihalan. Kita pergi kepada penyeneraian. Penyeneraian. Penyeneraian ni nama lain dia maksudnya senaraikan. Jadi penyeneraian ni pasal apa? Penyeneraian ni adalah tentang ahli kumpulan. Ia adalah tentang ahli kumpulan. Jadi masing-masing boleh tengok cara cikgu tulis dekat depan. Cara cikgu tulis dekat depan. Set A. Bila kita ada set A, kita buat A sama dengan. Kalau dia kata set B, kita kena buat B sama dengan. Kalau dia kata set C, C sama dengan. Sekarang bila kita wakilkan dengan A, kita kena cakap A sama dengan. Okey, kat situ jelas ke? Boleh faham? Okey, baik. Okey, bila cikgu nak buat dalam bentuk set, cikgu kena buka kurungan. Kurungan kita kena lawa sikit. Dia siapa buat kurungan macam ni salah. Kurungan dia kena ada bucu tajam. Okey. Okey, dah cikgu dah buka kurungan. Kemudian kamu nyatakan warna dalam jalur gemilang. Apa warna dia yang dalam jalur gemilang tu? Biru. Okey, warna apa kamu nampak? Warna Kuning, apa dia merah, cikgu? biru. Okey. Biru, merah, kuning, dan akhir sekali putih. Jadi dah siap. Ada warna lain tak? Ada 4 warna sahaja. Dah siap tulis ahli kumpulan dia, tutup balik dia punya kurungan. Itu maksudnya penyeneraian. Kita senaraikan apa ahli kumpulan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, akhir sekali. Ni salin tahu, ni nota penting tahu. Tata tanda pembinaan set. Pembinaan set. Apa tata tanda pembinaan set ni? Okey. Tata tanda pembinaan set adalah hubungan antara kumpulan dan ahli kumpulan. Hubungan kumpulan dan ahli kumpulan. Maksudnya macam mana? Kita kena buat A sama dengan. Buka kurungan X. X ni apa? X ni adalah ahli kumpulan ni. Kita wakilkan sebagai X. X tu apa? Kita letak titik bertindih. Kita jawab pula X tu apa? X ialah salin balik dia punya kumpulan. Warna dalam jalur gemilang. Jadi itulah tata tanda pembinaan set. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Jadi kita cikgu ulang balik. Ada 3 benda. Satu, perihalan. Perihalan ni apa? Kita cakap tentang kumpulan ni. Apa kumpulan ni? Habis dah perihalan. Kemudian, penyeneraian. Kita senaraikan pula ahli kumpulan dia dalam kurungan macam ni. Akhir sekali, tata tanda pembinaan set. Maksudnya kita hubungkan kumpulan dan ahli kumpulan. A sama dengan. Buka kurungan X. X ni apa? X ni adalah unsur. Adalah ahli.
kita wakilkan sebagai X. Lepas tu kita jawab. Letak titik bertindih, kita jawab pula X tu untuk apa? X ialah salin balik apa kumpulan dia? Warna dalam jalur gemilang. Jadi X ni dia punya ahli. Warna dalam jalur gemilang ni apa? Dia punya kumpulan. Okey, jelas ke tiga-tiga cikgu tunjuk kat depan ni, boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi berdasarkan apa yang cikgu dah buat dekat situ, cuba kamu buat soalan ni. Ni. Huruf konsonan dalam perkataan algebra. Cuba buat apa perihalan dia. Apa perihalan dia. Apa penyenaraian dia. Dan apa dia punya tanda pembinaan set. Cuba buat. Ni soalan dia. Kalau dekat sini cikgu buat bendera jalur gemilang. Okey. Kalau dekat sini, ni huruf konsonan dalam perkataan algebra. Okey. Cuba buat. Boleh ke cuba buat tu? Nak dengar suara sikit. Boleh ke? Boleh. Okey. Okey. Baik. Okey. Cuba selesaikan. Dah siap hantar dekat cikgu kan? Mikael dapat buat tak Mikael? Dapat. Okey, cuba dulu nanti cikgu tolong, jangan risau. Cuba dulu, lepas tu cikgu tolong jangan risau. Boleh.
Okey, bagus. Dah ada yang dah dapat buat. Bagus. Ada. Okey, 1 minit lagi. Cikgu bagi masa. Cikgu bagi masa. Jangan risau. Cikgu tolong tau. Jangan risau. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi masing-masing boleh ke cikgu buat soalan di hadapan? Boleh ke cikgu mula buat? Boleh. Okey, jadi tengok betul-betul macam mana cikgu nak selesaikan. Okey, jadi ada 3 benda yang kita nak kena tahu, yang kita nak kena faham daripada sepotong ayat. Nama dia huruf dalam perkataan algebra. Perihalan. Untuk siapa-siapa yang tak tahu cara nak jawab, tengok dekat depan. Pertama sekali kita pergi kepada perihalan. Perihalan bercakap tentang kumpulan apa. Kumpulan dia, kumpulan apa. Jadi daripada ayat tu kita cakap set A. Kita bagi nama set. Lepas tu kita cakap A. A ialah salin sahaja balik huruf konsonan. Huruf konsonan dalam perkataan algebra. Itulah dia punya kumpulan. Itulah dia punya perihalan. Jelas ke sampai sini? Boleh faham? Boleh. Boleh faham ke tentang perihalan ni? Boleh. Alamak, tak dengar suara ke cikgu lag? Sebab Boleh. hujan kat sini. Boleh. Okey. Sorry. Sebab hujan kat sini. Internet problem kan? Okey, kalau cikgu lag, WhatsApp cikgu tau. Sebab cikgu baru dapat mesej tadi. Hujan tadi kat sini. Hujan lebat. Okey, jadi masing-masing bila cikgu dah jawab perihalan, kita pergi kepada penyenaraian. Penyenaraian adalah kita buat apa ahli kumpulan dia. Kita tanya diri kita apa ahli kumpulan dia. Jadi dekat sini A. Masing-masing kita nak buat ahli kumpulan dia. Kita baca syarat dia. Tengok ni, huruf konsonan. Apa tu huruf konsonan? Okey, dalam huruf A, B, C, D, E sampai Z, dia ada terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama, nama dia huruf vokal. Okey, cikgu nak soal kamu lah. Apa dia huruf vokal? Siapa boleh bagi tahu cikgu apa huruf vokal? Huruf vokal macam. A, E, I, O, U. Itu adalah huruf vokal. Kemudian, kita pergi pula kepada huruf konsonan. Huruf konsonan ni apa? Huruf konsonan adalah selain daripada huruf vokal. Itulah cara nak kenal mana satu huruf vokal dan mana satu huruf konsonan. Kenapa cikgu kenal ni? Kenapa cikgu nak kenalkan dekat kamu? Sebab kamu takkan nak dapat tentukan siapa ahli dia kalau kamu tak kenal ahli dia.
Contoh tadi kan boat, sampan, kereta. Kamu boleh tentukan kereta dekat darat sebab kamu kenal kereta. Kamu boleh tentukan boat dekat laut sebab kamu kenal boat. Sekarang kat sini kamu tak boleh nak buat kalau kamu tak kenal huruf konsonan. Jadi dekat situ cikgu kenalkan dulu huruf konsonan pada kamu. Jadi kita pergi kepada perkataan algebra. Kita nak huruf konsonan sahaja. A itu huruf vokal, kita pangkah. Lepas tu ada L. Oh, L tu huruf konsonan. Masukkan L. Kemudian G, koma, G. G itu huruf konsonan. E, alamak, E itu huruf vokal, kita pangkah. B, B itu huruf konsonan, kita masukkan B. R, R tu adalah huruf konsonan. A itu huruf vokal. Jadi dekat sini, inilah jawapan dia. Itulah penyenaraian. Kita senaraikan ahli kumpulan dia dalam bentuk kurungan set. Itu untuk nombor 2. Nombor 3. Kita pergi kepada tata tanda pembinaan set. Apa ni tata tanda pembinaan set? Kaitan antara ahli dan kumpulan. Apa kaitan dia? Kita buat dalam bentuk set. Kita buat A sama dengan buka kurungan X. X tu adalah ahli. Kita cakap pula apa kumpulan dia? Titik bertindih X ialah salin sahaja balik yang dekat atas huruf konsonan huruf konsonan dalam perkataan algebra. Algebra. Kita salin ni ada B ni ada B. Okey. Dah siap salin, tutup kurungan. Jadi inilah jawapan dia. Jawapan perihalan, jawapan penyenaraian dan jawapan tata tanda pembinaan set. Ada orang cakap, cikgu susahlah, saya tak dapat nak kenal lah ahli kumpulan dia. Walaupun kamu tak dapat nak kenal ahli kumpulan dia, kamu hanya hilang markah dekat penyenaraian. Kalau kamu faham teknik menjawab yang cikgu tunjuk dekat depan, kamu still dapat markah dekat perihalan dan tata tanda pembinaan set. Jelas ke cikgu tunjuk kat depan? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Bagus. Okey, jadi ingat. Benda yang paling penting dalam set. Set tak banyak kira-kira. Set tak banyak kira. Set tak banyak tambah. Tak ada tolak. Tak ada darab. Tak ada bahagi. Set adalah kamu kena tentukan apa ahli kumpulan dia. Okey. Jadi dekat sini kita cuba lagi jawab. Cuba jawab B. Kita pergi kepada soalan B. Kita rujuk apa yang kita dah buat tadi. Kita rujuk apa yang kita dah buat. Cuba selesaikan soalan B. Ikut contoh yang cikgu bagi dekat bawah. Untuk yang tadi tak dapat, salin. Salin, ambil gambar, simpan elok-elok. Jadikan nota. Okey, cuba buat soalan B. Tak faham, tanya je tau. Okey, cuba buat B Mikael dapat buat tak B? Boleh.
Okey, cikgu tunggu Okey. Bagus. Ada yang dah hantar. Anik Rahil. Dapat buat tak Anik Rahil? Ke susah? Dapat buat perihalan dengan tata tanda je. Okey. Bagus. Siapa yang tak dapat penyenaraian, pastikan kamu dapat buat perihalan dengan tata tanda tu. Sebab apa? Tu markah. Nanti peperiksaan akhir tahun walaupun tak dapat buat penyenaraian, yang ada 3 markah. Tapi kamu dah dapat skor 2 markah. Okey. Bagus. Okey. Jadi dekat sini cikgu habis sudah masa yang diberikan. Cikgu akan buat soalan B. Okey. Untuk bahagian set memang susah dia bukan dekat kira-kira. Kalau dekat topik lain, kita kena kira, kita kena faham dia punya tambah, tolak, darab, bahagi. Dekat set, benda yang paling penting kita kena keluarkan ahli kumpulan dia. Macam mana? Kita kena kenal. Yang tadi kita kenal dah huruf vokal dengan huruf konsonan. Sekarang cikgu nak kenal dekat kamu, cikgu nak kenalkan dekat kamu macam mana nak cari kuasa 3 sempurna. Okey, masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjuk soalan B. Okey, cikgu tunjuk ni salin tau, salin. Okey, sebab ni nanti form 4 belajar balik. Okey, jadi kita pergi yang pertama. Perihalan. Perihalan adalah tentang kumpulan. Jadi kita pergi. Perihalan dia apa? Kita cakap, okey, kamu ikutlah kamu nak buat A ke B ke C. Tapi dekat sini, cikgu buat set A. Ialah, salin saja balik. Kuasa 3 sempurna. Sempurna. Yang kurang daripada 200. Itu jawapan perihalan dia. Bagus. Okey, kemudian cikgu nak kenalkan kamu ni, kita belajar tingkatan 1 bab 4. Kuasa 2 dengan kuasa 3. Tapi kalau tak dapat itu, cikgu ajar lagi sekali. Okey, tengok. Kemudian kita pergi kepada penyenaraian. Kita kena tanya diri kita, apa ahli kumpulan dia? Apa ahli kumpulan dia ni? Okey, masing-masing bila kita cakap A, kita buat A sama dengan buka kurungan. Macam mana nak cari kuasa 3 sempurna ni? Okey, masing-masing tekan kalkulator. Kalau kuasa 3 kita darab berapa kali? Nombor sama darab berapa kali? Siapa boleh tahu? 3. 3. Jadi 1 darab 1 darab 1 dapat berapa? 1. 1. Jadi 1 ni adalah kuasa 3 sempurna. Okey. Kemudian dah lepas nombor 1 buat nombor 2 pula. 2 darab 2 darab 2. 2 darab 2 darab 2 dapat berapa? 8. 8. 8 pun nombor kuasa 3 sempurna. Kemudian 1, 2, 3 pula. 3 darab 3 darab 3. 3 darab 3 darab 3 dapat berapa? 27. 27. Maksudnya inilah nombor-nombor kuasa 3 sempurna tu. Okey. 4 darab 4 darab 4. 4 darab 4 darab 4 dapat berapa? 64. 64. Kita letak 64.
Kemudian 5 darab 5 darab 5 dapat berapa? 125. Okey, kita dapat 125. Masukkan 125. Kemudian 6 darab 6 darab 6 dapat berapa? 216. 216. Sekarang kumpulan kita adalah kuasa 3 yang sempurna kurang daripada 200. Kalau cikgu cakap kurang, maksudnya 216 ni dia dah terlebih. Jadi 216 tak termasuk dalam ahli kumpulan ni. Jadi kita stop sampai 125 sahaja. Itu cara kita tentukan ahli kumpulan. Dan inilah salin. Inilah cara nak cari kuasa 3 sempurna. Kalau nak cari kuasa 2 sempurna, pakai teknik cikgu. Pakai teknik cikgu. Kuasa 2 sempurna ni macam mana cikgu? Okey, kita buat. Kalau kuasa 3, kita darab 3 kali. Kalau kuasa 2, kita darab 2 kali. 1 darab 1, 1. 2 darab 2, 4. 3 darab 3, 9. 4 darab 4, 16. Ini cikgu dah senaraikan nombor kuasa 2 sempurna. Yang ni nombor apa? Ini nombor kuasa 3 sempurna. Itu cara nak cari kuasa 2 dan kuasa 3 sempurna. Salin. Takut nanti keluar masa periksa habis. Okey, nombor 3. Kita pergi kepada tata tanda pembinaan set. Tata tanda pembinaan set ni apa? Kita kaitan antara ahli dan kumpulan dia. Macam mana? E sama dengan buka kurungan X titik bertindih. Kamu bagi tahu pula X tu apa? X ialah salin sahaja balik nama kumpulan dia. Kuasa, silap, terbawa ahli 1. Kuasa 3 sempurna, cikgu salin macam ni, yang kurang daripada 200. Lepas tu, tutup kurungan. Ini jawapan perihalan, ni jawapan penyenaraian, dan ni jawapan tata tanda pembinaan set. Macam mana semua? Jelas ke tiga-tiga tu? Boleh faham? Boleh. Okay. Salin tahu, ambil gambar. Pastikan tulisan kamu lagi lawa dari cikgu. Okey, yang paling penting sebenarnya dekat sini. Dekat sini. Yang ni nanti soalan ni sampai form 5 dia boleh tanya. Jadi ingat tips daripada cikgu. Ingat cara cikgu keluarkan ni. Okey, habis. Habis. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, boleh ke cikgu nak pergi kepada yang seterusnya ni? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi yang seterusnya kita nak belajar apa ni? Kita nak belajar menentukan bilangan unsur. Macam mana nak tentukan bilangan unsur tu? Okey, masing-masing boleh tengok di hadapan. Tadi bilangan unsur. Bilangan unsur tu apa? Bilangan unsur adalah kita keluarkan bilangan ahli kumpulan. Bilangan ahli kumpulan. Sebagai contoh, kita pergi kepada soalan tadi. A1827, cikgu Salim bagi tahu. A1827, kejap 64 125. 64 125. Jadi, tengok ni. Kalau kita nak tentukan bilangan unsur, dia ada huruf. Huruf dia huruf N kecil. Jadi, dekat sini tulis N kecil. Set kita adalah set A. Buka kurungan, letak A. Sama dengan kita kira
berapa ahli kumpulan dia. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat sini jawapan dia 5. Jelas ke? Boleh faham? Okey. Itu cara nak tentukan bilangan ahli kumpulan ataupun unsur. Okey, jadi dekat sini daripada penjelasan cikgu tadi, kita pergi kepada soalan kita, iaitu soalan A dengan soalan B. Okey, jadi daripada contoh yang cikgu buat, cuba buat A, cuba buat B. Cuba buat dua soalan ni. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cuba buat lepas dah siap hantar kat cikgu Okey, dah siap ambil gambar hantar dekat cikgu Izzati Sofia dapat buat tak tu A dengan B? Boleh. Boleh dapat. Boleh. Okey, baik. Tak pekan. Kita juga. Okey, bagus. Ada yang dapat. Yang B tu silap letak A. Tak apa. Kalau kat sini tak apa. Tapi kalau dalam periksa ni tu jangan silap. Okey, 1 minit lagi cikgu bagi masa. Okey, bagus. Ramai yang dah dapat buat. Jadi, dekat sini cikgu akan selesaikan soalan A dengan soalan B. Okey, baguslah ramai dapat buat. Senang je. Senang je. Okey. And kita pergi kepada soalan A tau. Okey, sekarang ni set A. Jadi, kita letak N kecil. N kecil untuk bilangan. Number. Okey. And A. Letak A. Sama dengan kita kiralah ada berapa ahli kumpulan dia. Okey, kita kira 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Ada 7. Jadi kita letaklah sama dengan 7. Itu jawapan A. Okey, jawapan B. Letak N. Lepas tu dalam kurungan B. Sama dengan kira ahli kumpulan dia. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat sini kita letak 5. Jadi ada yang tanya cikgu tak apa ke ini kita letak B tapi masa exam kita jawab salah, jangan buat macam tu. Kalau set dia set A, kamu letak A. Kalau set dia set B, kamu letak B. Okey, jelas ke semua dekat depan? Boleh faham? Boleh ke? Cikgu, Boleh. Ya. Ada nak tanya soalan tu. nak tanya N tu apa? N tu number. N tu number. Number ni adalah untuk bilangan. Maksudnya kita nak cakap bilangan dekat kumpulan A ada berapa? Ada 7. Jadi kita letak 7. Tu cara dia. N tu adalah number. Okey, menjawab ke? Mana yang tanya tadi? Menjawab ke? Okey. Okey, habis. Okey, jadi yang ini soalan dia mudah. Sebab apa? Sebab dia dah bagi dah ahli kumpulan dia. Sekarang kita pergi kepada soalan C dengan soalan D. Dekat soalan C, dia nak suruh kita bagi tahu apa ahli kumpulan dia. Berapa ahli kumpulan dia. Dia nak suruh kita buat bilangan ahli kumpulan ataupun bilangan unsur. Tapi masalah dia dekat sini, dia tak bagi tahu apa unsur dia. Berbeza. Kalau dekat sini dia dah bagi tahu dah ahli kumpulan dia. Jadi kita tinggal terus kira. Tapi bila kita masuk kepada soalan C, kita kena cari dulu ahli kumpulan dia. Jadi kita pergi kepada soalan C, kita cek kumpulan dia pasal apa? Integer negatif. Dia cakap pasal integer negatif. Jadi syarat kumpulan dia adalah tentang integer negatif. Nampak ni? Negatif. Itu syarat pertama. Syarat kedua. Dia ada syarat kedua. Syarat keduanya adalah X. X tu apa? X ni adalah ahli kumpulan. Okey, ahli kumpulan dia X mesti lagi besar daripada negatif 12. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Integer tu apa? Integer dekat sini membawa maksud nombor bulat. Dia bukan nombor perpuluhan, dia bukan nombor pecahan, dia nombor bulat. Okey, sekarang masing-masing boleh tengok simbol ni. Ni simbol apa? Lagi besar dan sama dengan. Sekarang kalau dia ada simbol sama dengan dekat belah bawah tu, negatif 12 terlibat tak? Ingat tak kita belajar dulu? Negatif 12 tu terlibat tak? Terlibat. Ya, terlibat. Jadi, cikgu letaklah negatif 12. Okey. X. Kalau kita pergi kepada simbol ni, lagi besar ke lagi kecil? X lagi besar daripada negatif 12 ke X lagi kecil daripada negatif 12? Besar. Ya, yang besar. Kita nampak dia tenganga yang terbuka ni menghala ke arah X. Jadi X lagi besar. Cikgu nak tanya lagi lah. Negatif 12, negatif 11 ke negatif 13 yang lagi besar daripada negatif 12? 11. Ya, 11. Jadi dekat sini, cikgu terus tulis negatif 11, negatif 10, negatif 9, negatif 8. Kemudian, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4.
negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong. Maksudnya kita terus membesar. Tapi masalahnya, tengok balik kepada syarat nombor 1. Dia nak nombor bulat yang ada negatif sahaja. Sekarang ni kosong ni dia tak ada negatif. Jadi kosong tak termasuk dalam ahli kumpulan dia. Jadi kita padamlah kosong, tutup kurungan. Jadi itu adalah si ahli kumpulan. Dekat sini kita belajar cara cari ahli kumpulan. Kita baru jumpa dia punya ahli kumpulan. Jadi sekarang dia nak bilangan. Baru kita jawab N, number. C, kumpulan set C. Kita letak C sama dengan. Kita kiralah berapa ahli dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 orang ahli kumpulan. Jadi inilah jawapan dia. Boleh faham ke? Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Jadi ingatlah kan, memang dalam set ni yang susahnya adalah cara cari ahli kumpulan. Kalau kamu siapa-siapa dia tak tahu pasal integer, dia tak tahu pula negatif tu apa, dia tak boleh buat. Okey, dia tahu dah integer negatif tu buat macam mana, tapi dia tak kenal simbol lagi besar dan sama dengan, dia tak boleh buat. Jadi, set menguji pemahaman matematik anda. Set ni nak uji benda-benda basic, benda-benda asas, kamu tahu tak? Okey. Habis soalan C. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan D. Masing-masing boleh tengok kepada soalan D. Okey. Jadi dekat soalan D, dekat soalan D, cuba selesaikan soalan D. Cikgu jujur, cikgu jujur. Siapa tak reti cari faktor, dia tak boleh buat. Siapa tak tahu cara nak cari faktor, dia tak boleh buat. Tapi faktor ni kita belajar dekat bab 2. Masing-masing boleh buka balik bab 2. Cuba cari faktor bagi 16. Cikgu tak dapat tak apa. Cikgu akan tunjukkan cara nak cari faktor lepas ni. Okey. Jadi cuba buat soalan D. Cikgu tunggu. Mikail ingat tak cara nak cari faktor tu? Ya. Okay, cikgu tunggu
Hai. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Tapi Aiman bagus. Okey, bagus. Ramai yang mencuba. Anik Rahil. Mesh. Nama anime Mesh. Cikgu dah tengok dah Mesh. Tak ada magic kan? Okey. Okey, habis dah soalan C. Cikgu pergi kepada soalan D. Cara nak cari faktor ni. Okey, jadi masing-masing bila cikgu bagi tips tu salin tau. Cikgu bagi tips cara nak cari faktor, cara cari nombor ketaksamaan, cara cari kuasa 2, kuasa 3 sempurna, salin. Okey. Jadi kita nak cari. Okey, boleh ke mula cikgu mula buat soalan D? Boleh. Okey. Okey, masing-masing boleh tengok dekat sini. Cikgu nak ajar kamu. Nanti kalau masuk faktor nanti pening pula. Faktor tu apa? Cikgu ajar. Okey, cara mencari faktor. Okey, faktor. Cara step pertama, bahagikan dengan nombor 1 sampai 10. Okey, tolong cikgu tekan kalkulator. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Kalau kita tengah cari faktor bagi 16, kita bahagikan dengan 1 sampai 10. Semua nombor. Faktor bagi 20, faktor bagi 100, faktor bagi 1000, faktor bagi 1 juta. Bahagikan dengan 1 sampai 10. 16 bahagi 1. 16 bahagi 1 dapat berapa? Dapat berapa? 16 okey, 16 pandai. Kemudian 16 bahagi 2. Tekan kalkulator. 16 bahagi 2 dapat berapa? 8. 8. 16 bahagi 3. 16 bahagi 3 dapat berapa? 5.3. Pandai. 16 bahagi 4. 16 bahagi 4 dapat berapa? 4. 4. Kemudian 16 bahagi 5 dapat berapa? 3.2. 3.2. Okey, baru 5. Kita nak buat sampai 10. 16 bahagi 6 dapat berapa? 2.6. Okey, 16 bahagi 7. Tekan kalkulator. 16 bahagi 7 dapat berapa? 2.2. Ya, 2.2. 16 bahagi 8 dapat berapa? 2. 2. Pandai. 16 bahagi 9. 16 bahagi 9 dapat berapa? 1.7. Akhir sekali 16 bahagi 10 dapat berapa? 1.6. 1.6. Okey, selesai dah kita bahagi 1 sampai 10. Step nombor 2, ambil integer sahaja. Integer tu maksudnya nombor bulat. Tak nak ada nombor perpuluhan. Sebagai contoh, 5.3 jawapan dia perpuluhan, kita pangkah. Tak nak. 3.2 jawapan dia perpuluhan, kita pangkah.
2.6 jawapan dia perpuluhan, kita pangkah. 2.2 jawapan dia perpuluhan, kita pangkah. 1.7 pangkah. 1.6 kita pangkah. Tak nak ada nombor perpuluhan. Kemudian kita pergi kepada integer. 1 dengan 16. Ambil dua-dua. Ambil nombor 1 dan ambil nombor 16. Okey. Okey, kemudian 2 dengan 8. 2, 8. Ambil 2, ambil 8. Kemudian 4. Okey, kita salin 4. Cikgu, 4 ni jangan salin nombor sama. 4 ni dah salin, tak payah salin lagi. 8 dah salin, tak payah salin. 2 dah salin, tak payah nak salin. Jadi faktor bagi 16, faktor bagi 16, itulah nombor dia. Jadi masing-masing boleh tengok D sama dengan buka kurungan. Tulis. Kalau kamu nak ambil makin besar pun tak apa. Susun. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Lepas tu 16. Jadi inilah ahli kumpulan bagi set D. Bagi kumpulan D. Lepas kita dah dapat ahli kumpulan, barulah kita kira N buka kurungan D sama dengan, kita kira bilangan dia. Ni bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita dapatlah 5 jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Salin. Cikgu bagi masa. Siapa-siapa tak reti cari faktor ni, salin. Ni macam ni nak cari faktor. Okey, kita test sekejap cara nak cari faktor. Sekarang masing-masing cuba berdasarkan apa yang cikgu dah bagi ni, cuba cari faktor bagi nombor 25. Cuba buat, cari faktor bagi nombor 25. Okay, cikgu pergi tanda sekejap. Cuba cari faktor bagi 25. Okey, dah jumpa belum faktor bagi 25? Dah. Dah. Okay, cikgu bagi 1 minit lagi.
Pandai. Okey, jadi cikgu akan buat faktor bagi 25 Tengok betul-betul tau. Cikgu buat laju sikit sebab kita punya bab bukan cara cari faktor tau. Cumanya cikgu refresh balik supaya semua orang faham cari faktor ni. Faktor ni apa? Faktor ni apa sebenarnya? Kenapa kita kena cari faktor ni? Faktor ni adalah apabila nombor tu didarabkan kita dapat 16. Macam mana? Kenapa cikgu ambil 2, 1 dengan 16 ni? Sebab 1 darab 16 dapat 16. Kenapa cikgu ambil 2 dengan 8 cikgu? Sebab 2 darab 8 dapat 16. Kenapa ambil nombor 4? 4 darab 4 dapat 16. Itulah faktor dekat mana apabila nombor tu didarabkan kita dapat 16. Dapat 16. Dapat 16. Itu maksud faktor. Okey. Nanti cikgu tak tahulah guru sekolah kamu ajar macam mana. Tapi itu tips daripada cikgu. Okey, jadi kita cari pula faktor bagi 25. Ikut tips daripada cikgu. Kalau kamu ada tips yang lagi bagus, tak apa. Tak apa, cikgu tak salah pun. Sebab ini matematik banyak jalan kira. Okey, ambil 25 bahagi 1 sampai 10. 25 bahagi 1 dapat 25. 25 bahagi 2. Cikgu buat 25 bahagi 2 dapat 12.5. Sekejap ada kawan-kawan nak masuk. Okey, kemudian 25 bahagi 3. Buat semua. 25 bahagi 3 kita dapat 8.3. 25 bahagi 4. 25 bahagi 4. 6.25. 25 bahagi 5. Kita dapat 5. 25 bahagi 6. Cikgu buat semua. 25 bahagi 6. 4.1. 25 bahagi 7. 25 bahagi 7 kita dapat 3.5. 25 bahagi 8. 25 bahagi 8 kita dapat 3.1. 25 bahagi 9 kita dapat 2.7. Akhir sekali 25 bahagi dengan 10 kita dapat 2.5. Itu step pertama. Step kedua, jawapan yang dalam keadaan perpuluhan kita potong. 12.5 potong. 8.3 kita potong. 6.25 potong. 4.1 potong. 3.5 potong. 3.1 potong. 2.7 potong. 2.5 potong. Kemudian, cari jawapan yang kita dapat dekat sini. 1 dengan 25. Tulis 1, 25. 5. Jadi, dekat sini faktor bagi 25 ialah susunlah 1, 5, 25. Itulah cara nak cari faktor. Jelas ke macam mana cikgu ajar ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Nanti ingatlah tips daripada cikgu ni. Ingat tips daripada cikgu ni. Habis dah. Ni 5 ni kenapa tak ambil? Sebab kita dah salin dah. Okey, habis. Okey, jadi kita dah belajar cara nak cari bilangan unsur. Okey, kita nak masuk bab yang seterusnya tau. Kita nak masuk subtopik yang seterusnya. Okey, nak dengar suara sikit. Ada tak tu? Ada ke? Ada. Ada. Okey, jadi yang seterusnya yang cikgu nak ajar kamu semua adalah dalam set kita boleh buat gambar. Contoh gambar apa ni yang kita nak buat? Nama dia gambar Raja Van. Okey, sebagai contoh. Tak apa, cikgu buat je. Okey, set A. Cikgu letak je ada 1, 2, 3, 4, 5. Bila cikgu dah buat set A, ada 1, 2, 3, 4, 5.
Gambar Raja Van ni, kamu buat je apa-apa jenis bentuk, bulat, petak, segitiga, suka hati kamu. Tapi dekat sini, cikgu syorkan buat bentuk bulat. Jadi cikgu buat satu bulatan. Cikgu buat bulatan. Lepas buat bulatan, cikgu cakap kat diri cikgu, bulatan ni untuk apa? Bulatan ni adalah untuk kumpulan A. Jadi bila kumpulan A, kita letak A. Lepas tu nak buat apa? Ahli kumpulan. Ahli kumpulan ni ada apa? 1, 2, 3, 4, 5. Inilah cara nak buat gambar Raja Van. Boleh faham? Jelas ke cara cikgu buat gambar Raja Van tu? Jelas. Okey. Okey, jadi berdasarkan yang cikgu buat tadi, cikgu nak masing-masing cuba buat gambar Raja Van. Cuba buat gambar Raja Van 3 benda ni. B, E dan akhir sekali D. Cuba buat gambar Raja Van untuk set B, set E dan set B. Ada 3 nombor ni. 1, 2, 3. Cuba buat gambar Raja Van. Dah siap ambil gambar, hantar dekat WhatsApp. Cikgu tunggu. Tutuplah pintu. Okey, buat gambar Raja Van dia. Set B, set E dan set D. Dah siap ambil gambar, hantar dekat cikgu. Buat je bentuk bulat. Okey, bagus. Dah hantar dekat cikgu. Pandai. Itulah cara nak selesaikan. Cikgu, van tu bas ke? Van tu apa? Ni, nama dia. Yang cikgu buat ni, inilah gambar Raja Van. Nama dia. Inilah gambar Raja Van. Ni nama dia. Itu Nama je. Nama dia adalah gambar Raja Van. Inilah Van. Kenapa nama dia Van? Disebabkan Anik dah tanya kan. Sebab orang yang buat ni, nama dia Van. Cikgu sebabkan Anik dah tanya kan. Kita pergi Google. Kita buat pengasas gambar Raja Van. Okey. Okey, kejap
Kejap. Pengasas gambar rajah van. Dekat dalam ada orang apa? Van ni nama pengasas gambar rajah van. Cikgu lupalah nama dia, tapi nama dia mula dengan van lah. Ya cikgu. Venn diagram. Pengasas dalam bahasa Inggeris apa Alah, cikgu lupalah. Tapi nama dia memang nama pengasas. Nama Venn tu adalah untuk nama pengasas. Ya cikgu buka buku teks form 4 ada tak? Kejap. Cikgu nak ni jap. Cikgu lupalah dekat mana, tapi ada. Venn tu adalah pengasas dia. Tak apalah. Tak apa. Cuba je buat dulu. Inilah bila orang tanya gambar rajah Venn, maksudnya ni dalam bentuk set. Penulisan set. Kita buat dia punya gambar rajah dia. Okey. Sorry cikgu tak jumpa. Nanti cikgu jawab. Next kelas Okey. Itu kita panggil pengetahuan am lah. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Gambar rajah Venn ni kamu tak kisah bentuk apa pun. Buatlah bentuk bulat ke, bentuk petak ke, tak kisah. Jadi kat sini cikgu buat bentuk bulat Okey, B. Tukarkan kepada gambar rajah Venn. Buat bulat. Lepas tu set dia nama apa? Set B. Kita keluarkan B. Apa ahli kumpulan dia? 4, 8, 12. Masukkan 4, 8, 12. Itu sahaja. Okey, E. Buat satu bulatan. Masukkan 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Okey, set nombor 3 iaitu set D. Kita buat satu bulatan. Tulis set D untuk set D. Perdana, isi sebiji. Perdana, iswara, wajah, dan akhir sekali jantu. Kita isi dia. Okey, jelas ke gambar rajah Venn ni? Boleh faham? Boleh. Okey ke semua? Okay. Alamak, tak dengarlah suara. Okey, boleh jelas ke perlukan penjelasan lagi? Ya. Okey, baik. Habis dah. Okey, next. Kita pergi kepada next. Ni salin tau, semua ni tau. Salin kemas-kemas. Nanti form 4 tak adalah. Tak ada. Alamak, lupalah, menyesallah. Okey, seterusnya cikgu nak ajar kamu set semester. Set semester. Nama dia set semester. Ingat, hari ni kita kenal je. Kita kenal dulu semua. Tak ada tambah tolak darab bagi. Itu form 4. Sebab itulah nama tajuk ni pengenalan. Kita nak kena kenal set tu apa, unsur tu apa. Semua. Okey, set semester ditulis dalam bentuk I. Dia ada macam tu. Okey, ni nama dia set semester. Apa fungsi set semester ni? Masing-masing boleh tengok di hadapan. Set semester dia macam set biasa. Okey, cikgu letak nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Kemudian cikgu buat satu set. Cikgu buat apa? Set A. Set A adalah X. Titik bertindih X ialah nombor ganjil. Nombor ganjil. Okey. Jadi ini soalan yang sama tau. Soalan yang sama. Jadi A, cikgu senaraikan nombor ganjil. Okey, nombor ganjil tu apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa nombor ganjil dia dekat sini? 1, 3, 5. Apa nombor ganjil dia? 1. Ya. 1, 3, 5 lagi? 7 dengan 9. 7, 9. Pandai.
Okey, untuk siapa-siapa yang tak tahu nombor ganjil, nombor genap, tengok dekat depan. Susunan nombor dalam dunia ni, dia selang-seli ganjil, genap, ganjil, genap. Contoh cikgu buat 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 1 ni ganjil. Ni adalah ganjil. Selang-seli. Lepas ganjil adalah genap. Jadi 2 ni adalah genap. Dia selang-seli. 3 ni adalah ganjil. Dia selang-seli. 4 tu genap. Kemudian 5 tu adalah ganjil. Dia selang-seli. Okey, jadi dekat sini nombor ganjil cikgu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Sekarang nombor 11 tu nombor ganjil tak? Cikgu nak tanya kamu. Nombor 11 tu nombor ganjil tak? Ganjil. Ya, nombor 11 tu adalah nombor ganjil. Kalau ikut pengiraan nombor ganjil tu betul dah. Nombor 11 tu termasuk. Tetapi ada satu masalah. Nombor 11 tak ada dalam set semesta. Nombor 11 tak ada dalam set semesta. Bila nombor 11 tu tak ada, kita tak boleh tulis nombor 11. Jadi setiap kumpulan hanya mengikut ahli kumpulan dalam set semesta sahaja. Kita tak boleh tulis nombor 11 walaupun kita tahu tu nombor ganjil. Kita tak boleh tulis nombor 15 walaupun kita tahu tu nombor ganjil. Sebab apa? Sebab nombor tu tak ada dalam set semesta. Okey. Kalau cikgu padam nombor 3 pun, kamu tak boleh masukkan nombor 3 dalam kita punya kumpulan. Sebab nombor 3 tiada dalam set semesta. Itu contoh dia. Jelas ke semua? Boleh faham set semesta ni? Jelas? Jelas. Bagus. Jadi set semesta itulah fungsi dia. Okey. Jadi set kan kita nak buat gambar rajah van. Okey. Dekat A. Okey. Macam mana gambar rajah van kalau ada set semesta? Tengok dekat depan. Okey. Dekat A. Ada 1, 3, 5, 7, 9. Kita buat satu bulatan. Tak bulat pula. Okey. Kita buat satu bulatan untuk A. Ada apa ni? 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian disebabkan semesta, buat satu lagi petak. Buat petak boleh, buat bulat boleh, tapi cikgu pilih petak. Buat satu lagi petak. Petak ni untuk apa? Untuk set semesta. Kita letaklah set semesta. Okey. Jadi dekat sini set semesta dia nak tulis apa ni? Nak tulis apa ni? Okey. Tengok betul-betul. Nombor 1 kamu dah tulis. Tak payah tulis dah. Nombor 3 dah tulis, pangkah. Nombor 5 dah tulis dalam A, pangkah. Nombor 7 dah tulis. Nombor 9 dah tulis. Jadi hanya salin nombor yang belum ditulis. Sebagai contoh 2, 4. 2, 4. Teruslah 6, 8, 10. 8, 10. Jadi inilah set semesta. Kalau dia ada set semesta. Cikgu, nombor 79 tak termasuk ke? Okey, kalau kita tengok petak dalam set semesta nombor 1, 3, 5, 7, 9, dia ada dalam petak set semesta tu. Maksudnya dia dah termasuk dah dalam set semesta. Boleh faham ke semua? Boleh. Alamak. Okey, baik. Okey, jadi berdasarkan soalan yang cikgu bagi dekat atas, kita pergi kepada rajah set semesta. Jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu akan tunjuk pula contoh yang seterusnya. Masing-masing boleh tengok. Okey, ini adalah kita punya set. Kita ada set R. Set R, buat bulatan untuk set R. Ada apa ni? PAU. PAU. Okey, dia ada set semesta. Buat satu petak. Buat petak untuk set semesta. Okey, kita dah buatlah petak. Okey, ini adalah set semesta. Nak tulis apa? B kita dah tulis. A kita dah tulis. U kita dah tulis. Jadi yang belum tulis apa?
G dengan S. Tulislah dekat luar bulatan tapi dalam petak. G dengan S. Ini jawapan dia. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi berdasarkan yang cikgu buat tu, cuba selesaikan soalan A. Dan cuba buat soalan 1. Dan cuba buat soalan 2. Okey. Cuba buat 2 soalan ni. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cuba buat 2 soalan ni. Cikgu tunggu kan. Okey. Terus dari yang daftar, cikgu bagi 2 minit lagi. Mikael dapat buat Mikael. Boleh. Okey, cuba buat tau. Kalau ada soalan nak tanya je, nanti cikgu jawab. Okey, buat cikgu tunggu. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Sini.
kembali tak bisa. Okey, bagus. Ramai yang dah hantar. Okey, jadi masa menjawab sudah pun habis. Jadi cikgu akan tunjukkan cara dekat depan. Cara nak jawab dia sama je macam cikgu buat tadi. Boleh ke cikgu mula tunjuk? Boleh. Okey. Mula-mula jangan buat set semester dulu. Buat huruf dia dulu. Okey, ada T. Okey, kita buat satu bulat untuk T. Ada apa ni? L-A-K-U. L-A-K-U. Okey, lepas tu baru buat petak. Petak ni untuk apa? Untuk set semester. Okey, ada L. Potong L. Ada A. Potong A. Ada K. Potong K. Ada U. Potong U. Jadi ada dua sahaja belum ditulis. E dengan R. Jadi kita letak E dengan R. Dalam petak juga. Jangan letak dua petak. Tapi luar kurungan. Luar bulatan. Tapi dalam petak. E dengan R tu. Okey, kemudian U. Kita ada set U. Buat satu bulatan. U. 2, 3, 5. Tulis 2, 3, 5. Kemudian kita buat set semester. Set semester dekat sini ada apa? 2 dah ditulis. 3 dah ditulis. 5 dah ditulis. Ada 1, 4 dengan 6. 1, 4, 6. Jadi itulah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi kita ada 10 minit sahaja lagi. Kita ada 10 minit sahaja lagi. Ada lagi 2 benda yang cikgu nak ajar kamu. Ada lagi 2 benda yang cikgu nak kena ajar kamu. Okey. Yang pertama, ni second last dah. Dah second last dah. Set kosong. Apa maksud set kosong ni? Maksudnya kumpulan. Ni salin tau. Semua ni salin. Kita kenal. Kumpulan yang tiada ahli. Tiada ahli kumpulan. Dari tadi kita buat semua ada ahli kumpulan. Sekarang dia tiada ahli kumpulan. Okey. Ni nama dia set kosong. Kalau cikgu buat A sama dengan 1, 2, 3. Ini A ni kumpulan. Kita tahu A ni adalah kumpulan. 1, 2, 3 ni adalah ahli kumpulan. Jadi kalau untuk set yang tiada ahli kumpulan, ada 2 cara tulis. Cara pertama. Cara pertama, kalau dia tak ada ahli kumpulan, contoh set B tak ada ahli kumpulan, kita tulis macam mana? Kita tulis B sama dengan, kita buka kurungan, jangan tulis apa-apa dalam kurungan, kita tutup kurungan. Itu cara dia. Cara pertama tu. Okey, kemudian cara kedua. Cara kedua, set B yang tiada set. Set B yang tiada ahli kumpulan. Nak buat macam mana? Okey, tengok dekat depan. Kalau dia tiada ahli kumpulan, kita tulis B. Sama dengan buat bulat, kita pangkah. Itu namanya tiada ahli kumpulan. Tiada ahli kumpulan dekat sini maksudnya tiada unsur. Salin. Ini adalah maklumat. Ini adalah maklumat. Okey, jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey ke? Okey, baik. Okey, last cikgu nak ajar kamu. Last cikgu nak ajar kamu.
Masing-masing buka di hadapan. Cikgu ada lagi 7 minit tau. Cikgu ada lagi 7 minit. Banyak. Tak adalah banyak. Cikgu ada sikit je masa nak ajar kamu. Okey, nama yang cikgu nak ajar ni last dah. Last maklumat untuk hari ni. Okey, salin. Salin. Nama dia adalah Epsilon kan? Epsilon. Nama dia adalah Epsilon kan? Epsilon ni apa? Okey, tengok dekat depan. Epsilon ni adalah bentuk E. Apa maksud epsilon? Epsilon ni maksudnya ahli kumpulan yang termasuk dalam kumpulan. Macam mana tu cikgu? Okey, contoh. Cikgu bagi satu set A. Set A. Set A ialah buah-buahan tempatan. Buah-buahan tempatan. Okey. Jadi, itu adalah kumpulan. Okey, sekarang ahli kumpulan kita yang pertama. Cikgu buat betik. Okey. Betik dikira sebagai buah-buahan tempatan tak? Cikgu nak tanya kamu. Betik dikira sebagai buah-buahan tempatan tak? Ya. Ya. Jadi kita buat macam mana? Betik adalah termasuk dalam ahli kumpulan. Buat simbol macam ni. Kumpulan apa? Kumpulan A. Kita buat macam tu. Maksudnya kita baca apa? Betik termasuk dalam kumpulan ni. Kemudian kita pergi kepada kumpulan ahli kumpulan yang seterusnya. Apple. Apple termasuk dalam buah-buahan tempatan tak? Tak. Dah. Tak. Jadi bila dia tak termasuk, macam ni kamu buat. Kamu pangkah macam tu, lepas tu kamu buat A. Itu cara nak selesaikan dia. Itu cara kita gunakan simbol epsilon ni. Ni maksud dia. Epsilon ni maksud dia. Ini contoh cikgu bagi. Okey. Jadi last. Last. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan nombor 1. Daripada penjelasan cikgu bagi tadi. Cikgu nak tengok kamu faham tak cara nak guna simbol ni. Okey. Dan daripada penjelasan tadi, cuba buat soalan di bawah. Ni soalan yang terakhir dah. Lepas tu habis dah. Okey. Cuba selesaikan soalan di bawah. Cikgu bagi masa 2 minit sahaja. Lepas tu habis dah kelas. Okey, cikgu tunggu Okey, bagus. Jadi habis sudah masa yang diberikan.
Habis dah masa yang diberikan. Kita pergi kepada soalan. Diberi A, negeri-negeri di Malaysia. Okey, cikgu nak tanya kamu. Kita nak jawab soalan A. Johor dikira negeri ke tak? Johor negeri ke? Ya. Bila Johor negeri, kita letak simbol ni. Okay, itu cara dia. B, Langkawi. Langkawi negeri ke? Tak. Langkawi negeri ke? Bukan. Tak, Langkawi bukan negeri. Jadi bila dia buka, kita letak simbol ni. Okey. C, Putrajaya kira negeri ke? Bukan. Tak. Jadi bila tak, kita letak simbol ada pangkah. Akhir sekali D, Selangor. Selangor dikira negeri ke? Dikira. Ya. Ya, jadi ini simbol dia. Okey, jadi itu sahajalah yang kita belajar. Banyak tahu sebenarnya tahu Okey, kamu boleh tengok balik. Memang banyak yang kita belajar. Ada 7 benda kita belajar. Yang pertama definisi set ni. Yang kedua kita kenal ahli kumpulan. Yang ketiga kita belajar perihalan, penyelesaian, tanda-tanda pembinaan set. Yang keempat kita belajar bilangan unsur. Yang kelima kita belajar gambar rajah band. Yang keenam kita belajar set semesta. Yang ketujuh kita belajar set kosong. Dan yang terakhir kita belajar epsilon. Ada 8. Ada 8 benda kita belajar. Jadi 8 ni kena ada dalam buku nota kamu. Okey, jadi masa pun dah pukul 10.30. Habis dah lah kelas kita untuk malam ni. Ada soalan tak nak tanya cikgu? Tak ada. Okey. Jadi salin tahu salin kemas-kemas. Okey, jadi semua masa pun dah pukul 10.30. Selamat malam, selamat berehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama Takif. Terima kasih, cikgu. Sama-sama Nur Izzati, Mika Ain. Bye Aiden. Bye. Okay.